Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian nafkah iddah. Iddah dari segi bahasa ialah membilang atau menghitung. Maksud iddah daripada syarat pula ialah seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya ataupun yang kematian suaminya. Maka wanita tersebut dilarang dari berkahwin dengan lelaki lain untuk tempoh waktu itu berakhir. Dengan cara ini dapatlah memastikan sama ada wanita tersebut mengandung ataupun tidak. Hukum dan jenis-jenis iddah. Hukum iddah pada syara adalah wajib ke atas setiap wanita yang diceraikan sama ada dengan sebab talak ataupun dengan sebab kematian suaminya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri dari berkahwin selama 3 kali suci iaitu haid. Surah Al-Baqarah ayat 228. Manakala jenis-jenis iddah terbahagi kepada dua iaitu iddah raja'i dan iddah ba'i. Hak wanita semasa iddah. Isteri yang berada dalam iddah raja'i berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama tempoh iddah tersebut. Manakala wanita yang berada dalam iddah ba'i adalah seperti mana berikut. Yang pertama, isteri tidak hamil hanya mendapat tempat tinggal, manakala isteri yang hamil berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Isteri yang kematian suami pula berhak mendapat tempat sebagaimana kematian suaminya. Dan perempuan yang nusyuz tidak layak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Abrar bin Mazuki bernombor matrik P115343. Okey, bagi seterusnya tajuk peruntukan undang-undang keluarga, undang-undang terhadap nafkah iddah. Okey, peruntukan apa itu peruntukan undang-undang terhadap nafkah iddah ini? Yang pertama, secara umumnya kita ketahui bahawasanya pelaksanaan ataupun pemahaman terhadap konsep iddah di Malaysia ini merujuk kepada seksyen-seksyen di bawah enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Enactment ini terhasilnya daripada terjemahan atau pengubahsuaian daripada kandungan prinsip-prinsip perkahwinan dan penceraian dalam mazhab Syafi'i, yang telah diringkaskan tentang iddah wanita yang diceraikan ke dalam hukum kanun Melaka yang ambil daripada mazhab Syafi'i dan letak ke dalam hukum kanun Melaka. Okey, seterusnya, penetapan dalam peruntukan undang-undang ini tidaklah bersifat regri, di mana regri ini membawa maksud tidak menerima pandangan lain dan terbuka kepada terbuka mengikut keadaan semasa, yang mana dia tidak terikat untuk satu mazhab saja, ia terikat juga kepada mazhab-mazhab yang lain. Okey, seterusnya, peruntukan ini juga ada dalam Seksyen 65/1 Akta 303 iaitu Akta Undang-Undang Keluarga, yang mana tentang hak terhadap nafkah atau pembubaran selepas perceraian. Hak bagi seseorang isteri yang telah diceraikan, yang telah bercerai, untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah suatu perintah mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh iddah dan atau apabila isteri itu menjadi nusyuz. Maksudnya di sini Akta ni, seksyen ni menceritakan bahawa apabila bila waktunya berhentinya iddah, berhentinya pemberian iddah kepada terhadap isteri. Dia kata selepas habisnya tamat tempoh iddah dan ataupun isteri itu menjadi nusyuz kepada suaminya. Okey. Seterusnya, di pembahagian 5 dan seksyen ini, peruntukan undang-undang terhadap iddah ini biasanya terdapat di pembahagian 5 dan 6 dalam enactment itu pada bahagian pembubaran perkahwinan setiap negeri turut menyentuh berkaitan iddah. Maksudnya di bahagian 5 dan 6 dalam enactment setiap negeri akan menyentuh berkenaan dengan iddah. Dan seterusnya kita akan dapat lihat peruntukan undang-undang mengenai nafkah iddah mengikut negeri-negeri yang berada di Malaysia. Contohnya, wilayah persekutuan menggunakan Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga 1984. Sebab itu Selangor enactment 2 tahun 2003 enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2003, Johor enactment 17 tahun 2003 enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2003, Kedah enactment 7 tahun 2008 enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2008, Terengganu enactment 12 tahun 1985 enactment Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam, Kelantan menggunakan enactment 6 tahun 2002 enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2002. Seterusnya, Melaka menggunakan enactment 12 tahun 2002 enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2002.
Negeri Sembilan menggunakan Enactment 11 tahun 2003, Enactment Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2003 juga. Tahun 2003. Pahang menggunakan Enactment 3 tahun 2005, Enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2005. Pulau Pinang menggunakan Enactment 5 tahun 2004, Enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2004. Perak menggunakan Enactment 6 tahun 2004, Enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2004. Sarawak menggunakan Ordinans 43 tahun 2001, Ordinans Undang-Undang Keluarga Islam 2001. Sabah menggunakan Enactment 8 tahun 2008, Enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2004. Sarawak, akhir sekali Sarawak menggunakan Ordinans 43. Okey, Sarawak ada 2. Okey, seperti yang kita dapat lihat dalam peruntukan ini, bahawasanya bahagian nafkah edah ini terletak di bahagian 5 dan bahagian 6 setiap dalam setiap enactment setiap negeri itu. Contohnya ada, kita boleh lihat bila pasukan bahagian 5 seksyen 47, 51 dan 53, bahagian 6 seksyen 59 dan 65, dan seterusnya bagi negeri-negeri lain juga. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zayyad Nur Fitri bin Zakaria, nombor metrik P115340. Saya akan membentangkan perbahasan ayat Al-Quran, hadis dan perbahasan ulama tentang analisis tentang nafkah iddah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita pergi kepada dalil yang pertama, ayat Al-Quran surah At-Talaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Maksudnya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu itu suatu hal yang baru. Okey, kita lihat pula kepada hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i daripada hadis Fatimah binti Qais, bahawa Nabi SAW bersabda, maksud sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi wanita itu hanya akan diberikan jika suaminya ada hak merujuk kembali. Okey, baik, kita lihat kepada perbahasan ulama yang menurut Haji Mat Saleh bin Haji Ahmad di dalam bukunya Perkahwinan dan Perceraian dalam Islam, beliau menyatakan bahawa nafkah atau saranan hidup harian adalah menjadi hak bagi isteri yang ditalak rajai, kerana seorang isteri yang sedang dalam iddah talak rajai masih lagi ia seperti hukum isteri. Dan kita lihat dalam kitab Fi Al-Manhaj karangan Dr. Mustafa Al-Qim, Dr. Mustafa Al-Bura dan Ali Ash-Sharbaji yang diterjemahkan oleh Azizi bin Ismail dan Muhammad Asri bin Hashim, menyatakan bahawa jika iddah ialah iddah talak rajai, hukum yang berlaku disebabkan dan tersebut ialah, yang pertama, isteri wajib mendapat tempat tinggal bersama suaminya. Sebaiknya ialah tempat tinggal beliau ketika talak dijatuhkan jika sesuai dengannya dan tidak ada halangan syar'i yang menghalangnya dan yang seumpamanya. Yang kedua, isteri wajib mendapat semua bentuk nafkah seperti makanan, pakaian dan sebagainya, sama ada dia hamil atau tidak. Ini kerana isteri masih berada dalam pengawalan suami. Okey, baik. Kita tengok tadi ayat Quran, hadis dan bahasa ulama yang mana ia menjadi dalil bagi isteri memiliki hak selepas berlaku je perceraian, talak, maka isteri ada hak untuk mendapatkan nafkah iddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib bin Samsudin, nombor metrik P115339. Pada hari ini saya akan membincangkan kes-kes yang berkaitan nafkah iddah.
Kes yang pertama adalah Rosilawati binti Husin lawan Syed Farouk Azlan bin Syed Abdul Aziz. Fakta kes ialah plaintiff dan defendant telah bernikah pada 24 bulan 2 1990. Hasil daripada perkahwinan mereka telah dikurniakan 4 orang anak yang masing-masing berumur 19, 18, 15 dan 11 tahun. Plaintiff dan defendant telah bercerai talak raj'i pada 6 hari bulan 6 2008 di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Dalam analisis kes yang saya dapati, isu pertama yang dibawa adalah isu kemampuan defendant di dalam ini yang bekerja sebagai pengurus yang berjawatan tinggi dan kehidupan plaintiff semasa perceraian. Isu kedua ini adalah nafkah yang sewajarnya yang diberikan kepada pihak mahkamah. Pihak mahkamah mengambil keterangan saksi plaintiff yang pertama, iaitu menyatakan plaintiff ada membeli baju setiap bulan. Di samping itu, mahkamah telah menetapkan kadar nafkah edah mengikut keperluan bagi seorang individu yang berjawatan tinggi dan berpendapatan tinggi semasa perpisahan itu berlaku. Di sini saya dapat simpulkan bahawa analisis kes berdasarkan kes di atas, pihak mahkamah mendapati isteri ini diceraikan di talak raj'i dan boleh dirujuk oleh pihak suami, dan pihak isteri berhak untuk mendapatkan nafkah edah selagi pihak isteri itu tidak diisytihara nusyuz. Dalam kes kedua ini ialah Hajah Ramlah binti Syarif lawan Nur Husin bin Osman. Fakta kesnya adalah plaintiff dalam kes ini adalah bekas isteri kepada defendant. Mereka telah berkahwin pada 1 hari bulan 9 1977 di Air Putih, Kuantan. Pada 2 hari bulan 5 1995, defendant telah menceraikan plaintiff dengan talak 3 di luar mahkamah dan didaftarkan di pejabat kadi. Antara analisis kes yang saya dapat kupas ialah isu yang pertama, sama ada plaintiff layak mendapatkan nafkah edah. Di sini saya boleh simpulkan plaintiff diceraikan dengan talak 3. Perbahasan ulama mengatakan nafkah yang layak bagi pihak plaintiff ialah nafkah tempat tinggal sahaja. Yang kedua adalah isu yang kedua ialah sama ada plaintiff seorang yang nusyuz. Di sini pihak defendant ada mengatakan pihak plaintiff adalah seorang yang nusyuz, namun defendant tidak pernah memfailkan mana-mana mahkamah untuk kes nusyuz tersebut. Dan yang ketiga, penentuan kadar tempat tinggal yang sesuai. Hasil dapatan saya dalam kes ini, mahkamah boleh berhujah mengikut talak yang dibuat semasa perceraian. Hasil dapatan kes ini adalah di dalam kes ini adalah diceraikan talak 3 dan hanya boleh mendapatkan nafkah tempat tinggal sahaja. Dalam Seksyen 71 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Pahang, seseorang perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan tempat tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal yang lain yang sesuai untuk isterinya. Rumusan, hasil analisis saya mendapati bahawa nafkah edah ini boleh disimpulkan apabila diceraikan talak raj'i, dilayakkan mendapatkan nafkah edah, pakaian, minuman, makan dan minum, tempat tinggal. Mahkamah juga mengambil pendekatan tentang cara hidup seseorang itu sebelum menikah. Di samping itu, boleh saya simpulkan daripada analisis kes, apabila talak 3 dibuat oleh suami, pihak isteri hanya mendapatkan nafkah tempat tinggal selagi dalam tempoh edah. Daripada dapatan hasil analisis ini juga, saya mendapat menyimpulkan Islam tidak pernah menindas golongan isteri apabila diceraikan. Sebaliknya, Islam mengangkat martabat pihak isteri yang seharusnya golongan yang dimuliakan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.